minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Fatimah binti Ahmad. Nombor matrik 2191219. Okey. Sekarang saya akan membentangkan mengenai perbezaan pernyataan tuntutan dan affidavit. Okey. Umum kita tahu terdapat dua jenis pendaftaran kes mal yang boleh dimulakan di mahkamah syariah, iaitu yang pertama tuntutan, yang kedua adalah permohonan. Tuntutan dia ni adalah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan saman dan pernyataan tuntutan. Saman ni biasanya kita akan mulakan dengan borang MS2 lah. Seterusnya permohonan. Permohonan ni apa? Permohonan ni adalah tiap-tiap tindakan atau prosiding kes mal yang dimulakan dengan notis permohonan serta affidavit sokongan. Kalau notis permohonan ni dia akan guna borang MS3 dan juga affidavit sokongan borang MS26. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan pernyataan tuntutan dan affidavit lah. Umum kita tahu kalau pernyataan tuntutan ni biasa dia datang dengan saman lah. Sekali dengan saman dan pernyataan tuntutan. Manakala affidavit ni dia akan datang sekali dengan notis permohonan. Affidavit kita akan menggunakan borang MS26, manakala notis permohonan kita akan gunakan borang MS3. Sebenarnya saya akan terangkan dahulu apa itu pernyataan tuntutan. Pernyataan tuntutan ni dia ni adalah pernyataan fakta atau butir-butir yang menyebabkan plaintiff ni membuat tuntutan. Di sinilah defendant ni dia akan mengetahui apakah jenis tuntutan yang dibuat oleh plaintiff dan fakta yang dinyatakan tu menjadi penyebab kepada tuntutan tu. Maksudnya kalau dalam pernyataan tuntutan ni, plaintiff ni, orang yang tuntut ni, dia akan nyatakan apa yang dia nak tuntut dalam tu. So defendant ni dia akan tahu. Bila dia baca pernyataan tuntutan tu, dia tahulah plaintiff ni tuntut apa untuk kes tu. Seterusnya untuk pernyataan tuntutan ni, seterusnya saya akan terangkan tentang affidavit. Berbeza dengan affidavit. Affidavit ni dia ni adalah satu akuan bersumpah lah yang difailkan di mahkamah. Satu akuan bersumpah yang difailkan di mahkamah. Affidavit ni terdiri daripada affidavit serahat, affidavit sokongan, affidavit jawapan dan affidavit balasan. Dia banyak lah. Biasanya untuk kes yang bermula dengan permohonan dan affidavit ni, dia akan ditandatangani oleh di hadapan pendaftar dan juga hakim lah. Biasa untuk kes untuk affidavit hanya pihak-pihak sahaja yang boleh sign untuk dokumen tersebut. Berbeza dengan pernyataan tuntutan. Contoh kalau macam pihak-pihak tu dia melantik lawyer, so lawyer boleh wakil untuk sign. Kalau affidavit tak boleh, pihak-pihak yang ikrar affidavit tu sahaja. So contoh kalau dia lantik lawyer pun, lawyer tak boleh sign bagi pihak dia, bagi pihak nak guam dia berkenaan dengan affidavit lah. Seterusnya yang tu yang pertama. Yang kedua, dokumen yang dilampir pernyataan tuntutan ni, dokumen yang dilampirkan dalam pernyataan tuntutan ni kita tandakan sebagai lampiran. Manakala untuk affidavit, dokumen yang dilampirkan di dalam affidavit kita panggil sebagai exhibit. Kemudian pernyataan tuntutan ni dia kan datang sekali dengan saman. Dia datang sekali dengan saman. So kita akan menggunakan borang MS2. Untuk saman menggunakan borang MS2. Boleh rujuklah borang MS2. Seterusnya affidavit dia akan datang sekali dengan notis permohonan, yang mana notis permohonan tu akan menggunakan borang MS3, manakala affidavit sokongan kita akan menggunakan borang MS26. Boleh rujuk kepada Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Saya rujuk. Seterusnya perbezaan pernyataan tuntutan dan affidavit. Seterusnya untuk kes yang mula dengan saman dan pernyataan tuntutan ni, contoh kalau kes yang mula dengan saman dan pernyataan tuntutan ni, contoh kalau macam kes tu saman tu dah sempurna, kita hantar kepada pihak defendant, dan kalau macam defendant tu ingkar, maka untuk kes yang mula dengan saman dan pernyataan tuntutan ni, kita boleh mohon
mohon satu waran tangkap lah. Contoh macam kes PLST, kalau defendant tak hadir, so kita boleh filekan satu waran tangkap, mohon satu waran tangkap hakim. Okey, berbeza dengan affidavit, yang mana affidavit ni kita tak boleh mohon waran tangkap. Okey, seterusnya okey, untuk kes mula dengan saman dan pernyataan tuntutan ni, kes tu bila plaintiff memfailkan pernyataan tuntutan, manakala defendant tu akan diberi satu tempoh, sama ada sebulan ataupun 2 minggu, bergantung pada tarikh yang mahkamah berikan. Okey, defendant akan akan membuat satu pembelaan terhadap tuntutan yang difailkan oleh plaintiff. Manakala berbeza dengan affidavit, apabila pemohon ni dia failkan satu permohonan di mahkamah. Okey, so pihak responden ni dia akan memfailkan satu affidavit jawapan. Okey, seterusnya okey, saya lupa nak cerita tentang pihak-pihak yang disebut dalam kes yang bermula dengan saman dan pernyataan tuntutan. Okey, pihak yang menuntut untuk kes saman dan pernyataan tuntutan ni, pihak yang menuntut akan dipanggil sebagai plaintiff, manakala pihak yang dituntut dipanggil sebagai defendant. Berbeza dengan affidavit, berbeza dengan kes yang mula dengan notis permohonan dan affidavit. Okey, pihak yang menuntut ni dia akan dipanggil sebagai pemohon, manakala pihak yang dituntut dipanggil sebagai responden. Okey, seterusnya okey, kes-kes yang bermula dengan saman dan juga pernyataan tuntutan ni macam kes fasa. Okey, so kita akan mulakan dengan saman dan pernyataan tuntutan. Okey, seterusnya untuk kes yang bermula dengan notis permohonan dan affidavit ni, contoh kes dia adalah seperti poligami, permohonan hibah, permohonan faraid. Itu kes yang bermula dengan permohonan. Okey. Okey, itu saja. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.